Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita Maqalah Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah oleh Maulana Muhammad Asri Suhail. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah. Kita masih bahagian yang pertama lagi. Itu tadi perbandingan tentang konsep kekhalifahan sebagai warisan kepimpinan Islam. Nak kaji tentang khalifah, sistem khalifah. Khalifah ammah, khalifah secara umum tu ketua Islam. Tak kira zaman bila pun. Zaman sahabat, zaman Pahlawi pun, kalau ada ketua untuk seluruh umat Islam, tu khalifah ammah. Nak bicara pula yang siri kedua, siri seterusnya kita nak bicara ni khalifah khasah. Khilafah khasah. Khalifah yang telah yang ada khusus lah. Dia ada keistimewaan khusus. Dan dia pula lebih khusus daripada Rasyidin dibimbing lah. Jadi berapa ciri-ciri kita bicara dah, ciri-ciri khilafah khasah ni. Khilafah yang ideal. Jadi contoh teladan dan ukuran kepada pemerintah Islam. Pertama, dia muhajirin awalin, orang Islam awal yang masuk Islam, dan juga dia berhijrah ke Habsyah dan ke Madinah. Yang kedua, di kalangan orang yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah. Sahabat-sahabat, kalau ada antara mereka yang jadi khalifah, mereka adalah orang yang pernah ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiganya, orang yang hadir dalam semasa penurunan surah Nur. Surah Nur. Jadi orang surah Nur ni sahabat jugalah. So, mereka awal jugalah Islam ya. Bukan lepas Fathu Mekah ni. Yang keempatnya, kalangan orang yang hadir dalam peristiwa cemerlang zaman Rasulullah SAW. Tak ingat pasal dah, bentar. Jauh. Apa tak ingat. Dah. Khalifah khasah ni kita bincang pertama muhajirin awalin, yang kedua perjanjian Hudaybiyah, terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, orang yang terlibat dengan surah An-Nur, turun ayat surah An-Nur. Yang keempat, peristiwa kalangan orang hadir dan peristiwa cemerlang zaman Rasulullah SAW. Perang Badar, orang terlibat dalam perang Badar. Yang seterusnya, yang diberi sahabat-sahabat ini diberi berita gembira akan mendapat syurga. Jadi kalau 10 orang yang syurga tu, kalau antara mereka tu yang jadi khalifah, maksudnya khalifah khasah lah. Khalifah yang khusus, yang lebih daripada sebagai Rasyidin, dia lebih lagi ada pangkat lebih lagi pada dibimbing oleh Allah SWT. Yang seterusnya disebut dalam Al-Quran sebagai salah seorang daripada generasi terpilih, iaitu sahabat lah. Jadi khalifah khas mesti dia tu salah seorang daripada sahabat Nabi lah. Dia bukan tabi'in tapi sahabat. Lepas tu seterusnya Nabi beri ganti. Contohnya Abu Bakar Nabi suruh ganti dalam tugas-tugas khusus lah. Termasuk Ali pun Nabi suruh ganti dah. Masa Nabi nak tinggal Madinah. Dah. Macam-macam lah. Kita pun habis tu. Seterusnya, sifat seterusnya, janji-janji yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW terlaksana semasa pemerintahannya. Jadi pemerintahan khalifah tersebut, khalifah khasah tu telah Nabi janji gini berlaku dah. Contohnya Abu Bakar, Umar gini dah. Parsi jatuh zaman Umar. Begitu zaman Muawiyah ke zaman Yazid, dah ada juga tu. Tapi khas dia tidak seperti sahabat lah, kita kira tak lah. Tapi ada pasal memula tentera Islam naik kapal ni zaman Muawiyah ke zaman Yazid dah. Ada zaman itulah tentera memula, dan Nabi berdoa keberkatan mereka yang guna kapal perang masa tu dah. Dah. Kita apalah. Jadi hak ni janji Rasul, janji Allah, janji Allah kepada Rasulullah terlaksana semasa pemerintahan khalifah tersebut dah. Pertama antara firman Allah SWT ni, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, yakni Allah SWT lah yang menurunkan Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Allah SWT akan jaga sendiri Quran ini, tak akan hilang lah.
Surah Al-Hijr ayat 9. Jelaslah pemeliharaan Al-Quran ini berlaku dengan pengumpulan mushaf yang berlaku zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi pengumpulan secara sistematik lah. Zaman Nabi ada dah mushaf al-umum tu, tapi lebih sistematik, lebih susun baik dengan tulisan lebih ada tanda baris ke tanda tasydid ke lebih jelas ni mungkin di zaman sahabat lagi dah. Jadi terjaga Quran dan disebarkan dengan baik dah. Yang kedua, firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang beriman, sesiapa yang murtad daripada kalangan kamu daripada agamanya, maka nanti Allah SWT akan mendatangkan satu golongan yang Allah SWT kasih kepada mereka. Dan mereka juga kasih kepadanya, saksi pada Allah SWT. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yang berjihad jalan Allah SWT, yang tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itulah kurniaan Allah SWT diberikannya kepada siapa yang dikendakinya. Dan Allah SWT maha luas pemberiannya selagi maha mengetahui. Surah Al-Maidah ayat 57. Jadi, kalau murtad, Allah ganti orang lain. Tapi sahabat tak murtad lah. Sahabat ni tak murtad. Dah lah tak murtad. Mereka juga kasih kepada Allah. Lemah lembut terhadap orang mukmin. Tu sahabat lah. Bersikap keras terhadap orang kafir. Tu cara sahabat. Bukan sama-sama Islam. Tuduh orang ni munafik dah orang ni. Murtad dah orang ni tolak Islam dah. Tidak. Ia berkeras dengan orang kafir saja dah. Yang berjihad jalan Allah SWT. Yang tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Dia kata betul lah. Itu sahabat. Sahabat tak akan membiarkan maksiat lah. Itulah kurnia Allah SWT lah kepada sahabat lah. Yang ketiga dah, firman Allah SWT, kulil mukhallafina minal arabi satud'una ila qaumin uli ba'sin syadidin yuqatilun. Uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum 'adzaban alima. Katakanlah kepada orang Badui yang tertinggal tersebut dah. Orang Arab Badui dah. Kamu akan dipanggil untuk memerangi kaum yang punya kekuatan yang besar. Dia panggil Arab Badui, main kita pergi perang. Nak lawan kekuatan besar ni. Lah ni nak lawan Israel lah, besar dah. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Berani siapa tu. Maka jika kamu patuhi panggilan itu, nescaya Allah SWT akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu sudah berpaling sebelumnya, nescaya dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Surah Al-Fatah ayat 16. Yang keempat, sabda Rasulullah SAW, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah." Apabila Kisra sudah binasa. Kisra ni itulah Parsi, raja Parsi dia. Kerajaan Parsi dulu besar. Tiba-tiba kalah ke kerajaan Islam dah. Jadi masa bila? Masa Sayyidina Umar. Zaman Umar ni jatuh ni kerajaan Parsi dah. Apabila Kisra sudah binasa, maka tidak ada lagi Kisra sesudahnya. Demi Tuhan yang di tangannya berada nyawa di Muhammad SAW, nanti pasti kamu akan membelanjakan daripada gedung kekayaan mereka berdua di jalan Allah SWT. Hadis dari oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Manaqib, Bab Alamatun Nubuwah fil Islam oleh Abu Hurairah, nombor hadis 3614, status sahih. Jadi hadis ni, Nabi cerita zaman Umar lah, nak cerita zaman Umar dah. Kisra binasa zaman Umar. Lepas tu tak ada Kisra, tak ada dah empayar Parsi tu habis hancur lebur zaman Umar. Lepas tu harta-harta kekayaan daripada kerajaan Parsi tu digunakan oleh tentera Islam lah untuk lawan orang kafir lain, untuk jihadnya lah. Okey, yang kelima dah. Rasulullah tu maksudnya zaman Umar tu zaman pemerintahan khalifah khusus lah, khalifah yang khusus yang lebih tinggi daripada khalifah Rashidin lah. Khalifah Rashidin luas lagi dah. Khalifah Ammah lagi luas dah. Yang kelima, Rasulullah SAW bersabda, kalau aku sampai menemui mereka golongan Khawarij, pasti aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan yang berlaku kepada kaum 'Ad. Dah. Ni berat ni. Di zaman Sayyidina Ali tu, Ali ni orang tok lebar, tok hak juruh ni tak pakai serba hak semai kuat ni dah. Pok-pok ni mudah menghukum orang kafir lah dah. Dia baik dah. Warok sekali tengok waroknya, juruhnya, tapi sikit-sikit orang lain kafir. Sikit-sikit orang yang ahli neraka. Sikit-sikit dosa besar ni jadi kafir. Lalu ni ada dosa kecil pun jadi kafir setengahnya.
Nah, jadi beradab Khawarij lah ni, tahu dia? Cuma dia Khawarij tu zaman zaman sahabat tu Nabi ajak dah dah. Kalau jumpa Nabi nak bunuh dah. Tu zaman bila? Zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali ada Khawarij dan Khawarij memerangi Ali memerangi Khawarij sebagaimana hadis Nabi tersebut menunjukkan ada khusus lah, ada kelebihan khusus pada Sayyidina Ali kerana sempat memerangi Khawarij. Bermakna ada kelebihan kepada pemerintahan Sayyidina Ali, Khalifah Ali dah. Okey. Okey, seterusnya sifat ataupun ciri-ciri khalifah khasah ni, khalifah yang ada sifat khusus yang lebih special daripada khalifah Rashidin pun dah. Iaitu pendapatnya diterima sebagai hujah dalam agama dah. Pertama diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, "Kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni la adri ma baqa'i fikum faqtadu bil ladzina min ba'di fa asyara ila Abi Bakr wa Umar." Pernah kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan berada bersama kamu. Oleh itu kamu ikutlah dua orang ini sedahku." Baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dan Sayyidina Umar radhiyallahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi bab Abwabul Manaqib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh Huzaifah radhiyallahu nombor hadis 3663 status sahih. Jadi sininya jadi hujah kalau Nabi beri apa kalau Nabi meninggal dunia wafat ke apa. Jadi Nabi suruh kita umat Islam sahabat-sahabat masa tu suruh ikut kepada Abu Bakar dan Umar, ikut Abu Bakar dan Umar. Maksudnya telah diberi special kebenaran iaitu diberi sebagai seolah-olah hujah lah. Abu Bakar dan Umar ni seolah ada hujah dan ada orang boleh ikut dia lah. Jadi ini menandakan dia adalah khalifah yang khas, yang khusus, yang hebat, yang lebih tinggi daripada khalifah Rashidin ya. Yang kedua, Huzaifah yang juga meriwayatkan katanya, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laqad hamamtu an ab'atha ila al-afaq rijalan yu'allimuna an-nasa as-sunan wal fara'id kama ba'atha Isa bin Maryam al-hawariyin. Qila lahu fa aina anta min Abi Bakr wa Umar? Qala innahu la ghinan bi anhuma innahuma min ad-din kas-sam'i wal basar." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ingin benar aku menghantar ke segenap pelosok negeri beberapa orang supaya mengajarkan perkara sunat dan fardu sebagaimana pernah Isa bin Maryam menghantar Hawariyin, sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itulah Nabi Isa dah. Lalu dikatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa tuan tidak menghantar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dan Sayyidina Umar radhiyallahu untuk masuk ini dia, untuk segenap pelosok negara untuk mengajar dah sunat fardu ni agama untuk ajar agama. Untuk masa ini, maka bersabdalah Nabi SAW, sesungguhnya aku sentiasa memerlukan keduanya. Jadi Nabi perlu sama kepada Abu Bakar dan Umar ni. Sesungguhnya kedudukan mereka berdua kepada agama seperti pandangan dan penglihatan. Pandangan agama dan penglihatan agama dah. Maksudnya ikut agama betul lah. Pandangan agama dan penglihatan agama ni, sudut tengok di sudut agama betul berlaku Abu Bakar dan Umar. Bukan para zaman ni lah. Walaupun mengaku ulama ustaz ke apa pun. Allah ke orang lain haram, Allah ke diri sendiri tak haram. Tidak ni Abu Bakar dan Umar ni betul dah. Jadi dia ikut betul, ada prinsip yang betul dah. Bukan haram orang lain, halal untuk diri sendiri, bukan kita. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak As-Sahihaini, kitab Al-Ma'rifah As-Sahabat radhiyallahu anhum. Amma syaikhani fa innahuma lam yazidan 'ala al-munaqib. Bab amma hadis Damrah wa Abu Talha, hadis oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, nombor hadis 4448. Itulah, jadi Abu Bakar dan Umar ni, dia ni dekat Nabi dan dia pandangan agama dan penglihatan agama. Ada ciri khusus dah. Ada kelebihan khusus. Dia jadi hujah. Pendapat Umar, pendapat Abu Bakar ni jadi hujah dalam agama dah. Dia adalah seorang yang paling utama daripada sekian umat zamannya berdasarkan naqli dan akli dah. Abu Bakar dan Umar lah. Jadi tokoh umat yang lepas Nabi kan, Abu Bakar lepas tu Umar lah. Okey, keutamaan 4 orang khulafat sedah Rasulullah SAW khas yang mengikut tertib yang sudah berlalu dalam kenyataan sejarah adalah benar dah. Dah. Ikut sejarah apa betul. Bukan Syiah mengaku imam dia tu imam 12 tu, hak tu lantik. Tapi pasal dah tak jadi khalifah dah. Jadi PM tepi jadi apa? Khalifah tepi ke apa dah. Jadi mengakunya jadi lepas ni nak nanti PM baru dah, khalifah baru, tapi tak jadi juga imam 12 ni tak pernah jadi khalifah. Kecuali Ali saja dah. Hasan lah seorang lagi. Lepas tu Husain pun tidak.
Dan seterusnya lah, anak cucu sampai ke-12 pun tidak pernah terjadi seorang pun antara lepas Hasan tu daripada anak cucu anak cucu Ali tu sebagai khalifah dah, tak ada dah. Tak kenyataan. Oleh sebab itu Syiah marah menang kepada Allah SWT. Dia kata badak tu tak tahu lah. Janji nak suruh imam 12 jadi khalifah, jadi ketua orang Islam, tiba-tiba tak jadi. Jadi dia pun marah, dia kata badak Tuhan ni tak reti, Tuhan tak tahu apa yang akan terjadi. Itulah cerita dia dah. Tapi sekarang ni betul-betul apa yang diikut sejarah pun betul. Khalifah 4 orang ni yang dipuji dalam hadis sebelum ni, depan hadis kita baca lepas ni, betul-betul berlaku kepada ia terjadi sungguh. Pertama riwayat dalilnya itu Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, qala kunna naqulu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan thumma Umar thumma Uthman thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la tafadula bainahum. Pada zaman Nabi SAW, kami tidak menyamakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dengan sesiapa pun. Nombor satu ni Abu Bakar, orang hormat belaka kata tak ada lah. Abu Bakar ni nombor satu, lepas Nabi kat dia lah. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu, lepas Abu Bakar, orang tahu belaka Umar lah, pengganti Abu Bakar lah. Kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu dia, orang pun pakat tahu juga. Orang pakat hormat kata lepas Abu Bakar, Umar, Uthman dah begitu rapat dengan Nabi, dan begitu tinggi pangkatnya di kalangan sahabat. Kemudian kami biarkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan tidak melebihkan salah seorang daripada mereka daripada yang lain. Hal lain itu serupa, lebih kurang lah. Ali tak sebut sini dah. Dan 3 orang itu betul-betul Khalifah Rashidah lah. Memang 3 orang ni telah ada kelebihan yang khusus di zaman Nabi lagi dah. Seterusnya, pelantikannya sebagai Khalifah adalah sabit berdasarkan nas dan ijma'. Jadi betul, ikut sistemnya betul. Kita SOP-nya betul, pelantikan Khalifah ni kena pada Khalifah ni lah. 4 orang Khalifah kau lah. Ataupun Khalifah khasah ni. Pertama diriwayatkan daripada Irbat bahawa dia berkata mau'izatan darafat minhal al-uyun wa wajilat minhal qulub. Faqulna ya Rasulullah inna hadhihi la mau'izatu muwaddi'in famaza ta'hadu ilaina qala qad taraktukum 'ala al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajis wa 'alaikum bit ta'ah wa in 'abdan habasyian fa innama al-mu'min kal jamali al-anifi haitsu ma qida inqada. Pernah Rasulullah SAW menasihati kami dengan suatu nasihat yang mengalir air mata kerananya dan timbul rasa takut kepada Allah SWT dalam hati. Lalu kami berkata, jadi Nabi ceramah-ceramah sahabat teriak tangis lah sahabat-sahabat ni nak. Lepas tu nak tanyalah, lalu kami berkata kepada Nabi lah, wahai Rasulullah, sesungguhnya nasihatmu ini benar-benar seperti nasihat orang yang akan pergi. Nasihat macam nasihat terakhir. Apakah pesanan Tuhan pada kami? Rasulullah SAW bersabda, aku meninggalkan kamu di atas jalan terang. Malamnya terang benderang bagaikan siang. Tidak akan melencong dari jalan ini sesudahku kecuali orang yang binasa sahaja. Sesiapa daripada kalangan kamu yang masih hidup ketika itu, dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perbezaan pendapat lah. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada as-sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang kamu tahu. Kamu kena ikut cara betul. Kena ikutlah sunnah Nabi nombor 1 lah. Gigitlah ia dengan geraham-geraham kamu dan hendaklah kamu taat kepada pemimpin kamu. Walaupun ia seorang hamba Habsyi. Kalau pemimpin kita ni jahat sama mana pun kita kena ikut. Taat pada perkara baik lah. Jahat dia tu kita tak usah ikut kalau dia suruh benda maksiat. Benda tak maksiat, benda tak salah, kita kena ikut dah. Walaupun Habsyi ni negro dah. Kalau dia tu orang negro, hamba bukan hamba negro, jadi ketua kita. Kerana sungguhnya orang mukmin itu seperti unta bertali hidung. Kemana dia heret, dia akan ikut. Islam ni bukan jenis melawan dah. Bukan jenis khawarij. Sikit-sikit melawan nak mengkafirkan orang, menyesatkan orang dah. Dia akan bawa berbincang. Kelebihan Islam sepatutnya kemampuan berbincang. Bukan kemain kerakin tu dia orang sesat saja dah. Rujuk hadis direkodkan oleh Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, Kitab Al-Muqaddimah, Bab Ittiba' As-Sunnati Al-Khulafa'ir Rasyidin Al-Mahdiyyin. Oleh Irbat Sariyah nombor hadis 43, status sahih, hadis sahih. Dalil kedua dah, Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, hayyun afdalu ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang paling utama daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Hadis direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, Kitab As-Sunnah Bab fil Tafdil oleh Ibnu Umar nombor hadis 4928, status sahih. Hadis Ibnu Umar ni kata umat Nabi ni selepas daripada Nabi
Abu Bakar, Umar, Uthman dah. Dalam setengah riwayat Ahmad dan Abu Ya'la disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu selepas Sayyidina Uthman radhiyallahu. Tapi ada satu riwayat Ahmad dan Abu Ya'la kurang sikit kekuatan dia. Dia kata itulah lepas Uthman itu sebut Ali dah. Wallahu a'lam lah kuat setengah mana dah. Tapi hak ni kuatlah. Siapa Uthman itu betul-betul sahih, betul kuat ni. Jadi sahabat-sahabat ada nas dan ijma' lah pelantikan mereka tu disokong oleh ada hadis sokong seolah Abu Bakar, Umar, Uthman ni dah. Ali je masalah. Tak jelas lah ada satu dalil tu sebut, ada penyakit dalil tidak sebut dah. Siapa Uthman tu sahih memang sahih dah. Okey, keutamaan mereka sabit dalam hadis-hadis marfu' berbangsa Quraisy. Jadi hadis-hadis cerita tentang Quraisy kena pada pak orang inilah khas, khalifah khas. Pertama daripada Abu Hurairah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu min Quraisy wa lahum 'alaikum haqqun wa lakum mislu dhalik ma idza sturhimu rahimu wa idza hakamu adalu. Sesungguhnya Quraisy mempunyai hak memerintah selagi mereka itu dijadikan pemimpin, mereka berlaku adil. Quraisy ni kalau menjadi pemimpin dia berlaku adil. Apabila mereka diserahkan amanah, maka mereka menyempurnakan amanah. Dan apabila mereka diminta belas kasihan, mereka akan mengasihi. Hadis dari Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, bab Musnad Anas bin Malik radhiyallahu, nombor hadis 12,900 oleh Anas, status sahih. Jadi hak pemerintah Quraisy ni sepatutnya jadi ketua lah. Bagus sebenarnya. Sebenarnya sifat asal budaya dia tu bagus. Kepimpinan tu bagus. Lepas tu pecah boleh ke orang lain tu. Wallahu'alam lah. Boleh ke Turki lepas tu tak. Dan sepatutnya kita kira orang Arab ni sepatutnya memimpin lah kita seluruh Islam ni. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad hadis 12 status sahih dah. Okey, dalil kedua, bangsa Quraisy lah, kelebihan bangsa Quraisy. Sebenarnya ada kita saya pernah duduk Jepun ke apa. Kita berasa lain lah kalau pergi Jumaat Tabligh, warak sama mana, subai bersama mana pun. Kita rasa jiwa kita tak rasa dia tu lebih beragama daripada orang Arab ni. Orang Arab tu nampak biasa saja tapi kita rasa kepimpinan agama pun dah. Kita rasa semaya Jumaat, semaya tarawih, semaya apa kita suka pergi masjid orang Arab Saudi ni. Arab Saudi Quraisy tu lebih kita suka berbanding dengan tempat Pakistan, India ni. Kita berasa lain lah, kita berasa jiwa kita dah. Ketua, dia ada aura kepimpinan lah orang Quraisy sebenarnya ni. Okey, yang kedua dah. Diriwayatkan daripada Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu tab'un li Quraisyin fil khairi wasyarr." Orang ramai mengikuti bangsa Quraisy baik dalam kebaikan atau kejahatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah bab An-nas tab'un li Quraisyin wal khilafah fil Quraisy oleh Jabir bin Abdullah, nombor hadis 1819, status sahih. Jadi orang ramai ni ikut bangsa Quraisy lah. Oleh sebab itu orang Quraisy, orang Mekah, orang Saudi ni menjaga. Jangan ikut budaya barat. Janganlah nak masuk disko lah ke apa dah. Budaya-budaya kaguk tu jangan. Pasal kita hormat dia sebagai keturunan Nabi lah. Quraisy ni lah. Dan mereka ada sifat kepimpinan dan boleh menyatu umat Islam. Hebat setengah mana orang lain pun ada cerita daripada timur ke apa setengah mana tidak boleh lawan. Pasal orang Quraisy ni sebenarnya ada aura dia dah. Ada sifat kepimpinan dia ada. Sehingga sepatutnya orang Arab lah memimpin gerakan Islam ataupun jadi khalifah dah. Lepas tu berpindah pada bangsa lain tu, masalah lain terima lah. Jumhur ulama kata sepatutnya khalifah pun orang Quraisy. Dan 4 orang sahabat Nabi ni, 4 orang khalifah, dikata khalifah khas, bukan khalifah Rashidah saja, khalifah khas memang keturunan Quraisy. Seterusnya adanya isyarat Nabi Muhammad SAW kepada khilafah mereka. Nabi dak cerita hadis seolah dia jadi ketua dah, jadi khalifah umat Islam. Pertama diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Iqtadu billadzina min ba'di min ashabi Abu Bakr wa Umar." Ikutilah 2 orang sahabatku ini sudahku, iaitu Sayyidina Abu Bakar dahulu dan Sayyidina Umar dahulu. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Jadi seolah-olah Nabi beri bayangin dia seolah Abu Bakar dan Umar ni akan jadi khalifah ni. Akan jadi ketua bagi umat Islam dan kita mesti ikut. Okey, seterusnya adanya mimpi-mimpi Nabi Muhammad SAW dan mimpi yang baik oleh sahabat yang menunjukkan kekhalifahan mereka. Memang ada unsur-unsur mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi tu, ditakwil oleh Nabi. Ada unsur-unsur, ada napuknya sebab Allah sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Uthman akan jadi khalifah. Pertama diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Sawafi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dzata yawmin man ra'a minkum ru'ya faqala rajulun ana ra'aitu ka'anna mizanan nazala minas sama'i fawuzinta anta wa Abu Bakrin farujihta
anta bi Abi Bakrin wa wuzina Umaru wa Abu Bakrin farujiha Abu Bakrin wa wuzina Umaru wa Uthmanu farujiha Umaru thumma rufi'a al-mizanu fara'ayna al-karahiyata fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari, siapakah antara kamu yang bermimpi? Berkatalah salah seorang yang hadir, saya sudah bermimpi bahawa satu neraca turun dari langit. Lalu engkau ditimbangkan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ternyata engkau lebih berat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ternyata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih berat daripada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditimbang dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lebih berat. Kemudian diangkat neraca itu, maka kami nampak pada wajah Rasulullah SAW perasaan tidak senang. Tak senang dengan mimpi tersebut dah. Hadis direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud Kitab As-Sunnah bab fil khulafa'i oleh Abu Bakar As-Sawafi, nombor hadis 4134, status sahih. Hadis ni kuat. Tak senangnya mungkin lepas amal tak tahu, tak termasuk dengan hadis kali tak. Jadi mimpi hak baik dia pada siapa kau semai kali kira tu. An Samurah bin Jundub anna rajulan qala ya Rasulullah inni ra'aitu ka'anna dalwan dulliya minas sama'i faja'a Abu Bakrin fa akhadha bi'araqiha fashariba shurban da'ifan thumma ja'a Umaru fa akhadha bi'araqiha fashariba hatta tadalla'a thumma ja'a Uthmanu fa akhadha bi'araqiha fashariba hatta tadalla'a thumma ja'a Aliyun fa akhadha bi'araqiha fantashatat wa antadha 'alaihi minha syai'un. Daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bermimpi semacam satu timba terhulu dari langit. Ada satu timba tu daripada langit, ada dihulukan dah. Datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipegangnya dua telinga timba itu, lalu dia meminumnya dengan minuman yang lemah. Dah, minum timba tu tapi dengan lemah. Kemudian datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dipegangnya dan telinga timba itu, lalu diminumnya air yang ada dalam timba itu sehingga puas. Minum moleklah puas hati minum dah. Kemudian datang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dipegangnya dua telinga timba itu lalu diminum sehingga puas juga dah. Kemudian datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dipegangnya dua telinga timba itu lalu tercabut telinga itu sehingga sedikit terpercikan air daripadanya mengenai tubuhnya dah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud Kitab As-Sunnah bab fil khulafa'i oleh Samurah bin Jundub, nombor hadis 4137, status dhaif. Hadis dhaif ni bukan kuat. Dalil yang kedua diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu laylata fil manami zullatan tantifu as-samna wal 'asala. Fa aranna sayatakaffafuna minha fal mustakthiru wal mustaqillu. Wa idza sababun wasilu min al-ardi ila as-sama'i fa araka akhadhta bihi fa'alauta thumma akhadha bihi rajulun akhar fa'ala bihi thumma akhadha bihi rajulun akhar fa'ala bihi thumma akhadha bihi rajulun akhar fanqata'a thumma wusila. Faqala Abu Bakr ya Rasulullah bi abi anta wallahi la tad'anni fa'aburaha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'bur. Faqala amma az-zullatu fal islamu wa amma alladhi yantifu min al-'asali was-samni fal qur'anu halawatuhu tantufu. Fal mustakthiru min al-qur'ani wal mustaqillu wa amma as-sababu al-wasilu min as-sama'i ila al-ardi fal haqqu alladhi anta 'alayhi ta'khudhu bihi فيعنيك الله ثم يأخذ به رجلا من بعدك فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعد وأخطأت بعد قال فوالله لتحدثني بالذي أخطأت قال لا تقسم. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya malam tadi saya bermimpi satu awan. Minyak sapi dan madu menitis daripadanya. Satu awan itu minyak sapi dan madu menitis daripada awan itu lah. Saya melihat orang ramai menadah dengan tangan lah. Antara mereka ada yang mendapat banyak dan ada pula yang mendapatkan sedikit. Dapat kau dapat minyak sapi dan madu dah. Dan saya nampak ada tali yang memanjang dari langit ke bumi, lalu saya nampak engkau, wahai Rasulullah SAW, memegang tali itu lalu naik. Kemudian ada seorang lagi yang lain memegangnya lalu naik. Kemudian ada seorang lagi memegangnya lalu naik. Kemudian ada seorang lagi memegangnya lalu naik. Lalu seorang lagi memegangnya lalu tali itu terputus. Dia pun menyambungnya lalu naik. Lalu naik juga. Putuskan dah.
Berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu kepada Rasulullah SAW, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, biarkanlah aku mentadbirkannya. Maka kata Nabi SAW, takbirkanlah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berkata, adapun apa itu ialah agama Islam. Minyak sapi dan madu yang menitis daripadanya itu ialah Al-Quran dan kelembutan dan kemanisannya. Awal itu agama Islam, minyak sapi dan madu tu Quran dah, lembut dan kemanisnya. Ada yang mendapat banyak dan ada yang mendapat sedikit. Itu ialah yang mendapat banyak daripada Al-Quran dan yang mendapat sedikit daripadanya. Ada tali yang memanjang dari langit ke bumi, itu maka ialah kebenaran yang engkau berada di atasnya. Engkau berpegang dengannya, kerana itu Allah Taala akan mengangkat darjatmu. Kemudian berpegang dengannya selepasmu seorang lelaki, dia juga akan tinggi kerananya. Kemudian tali itu dipegang pula oleh seorang yang lain, dia akan tinggi kerananya. Kemudian berpegang dengan seseorang yang lain pula, tali itu terputus. Tetapi kemudian tali itu disambungkan untuknya kembali, maka dia juga akan tinggi kerananya juga. Wahai Rasulullah SAW, ceritakanlah pada saya, adakah saya benar atau salah dalam mentadbirkan mimpi tersebut? Rasulullah SAW menjawab, engkau sudah menepati sebahagiannya dan tidak menepati sebahagian yang lain. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku minta engkau bersumpah, wahai Rasulullah SAW, telah ceritakan padaku apa yang tidak tepat itu. Maka Rasulullah SAW berkata, janganlah engkau minta bersumpah. Janganlah engkau minta bersumpah, jangan bersumpah. Suruh Nabi buat cerita, betul dah. Tapi Nabi kata jangan minta sumpah. Hadir riwayat oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab At-Ta'bir, man lam yara al-ru'ya li awwali abiri idza lam yusib oleh Ibnu Abbas, nombor hadis 746, status sahih. Tapi situ ada isyarat bahawa yang ikut Nabi dah. Abu Bakar, Umar dan Uthman juga ada unsur dia. Yang ketiga dah. Dalil ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana na'imun ra'aituni 'ala qalibin fa naza'tu ma syaa Allah an anzi'a, thumma akhadhaha ibnu Abi Quhafah fa naza'a dhanuban aw dhanubaini. Fa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfir lahu, thumma akhadhaha Umar. Fastahalat gharban falam ara 'abqariyan minan nasi yafri fariyahu hatta daraba an-nasu hawlahu bi'atanin." Dalam keadaan aku tidur, tiba-tiba aku bermimpi sedang berada di birai sebuah perigi. Di atasnya ada timba. Aku pun keluarkan air dengan timba itu sebanyak yang dikendaki oleh Allah SWT. Pergi, lepas ada timba, dia pun ambil air itu dan guna timba tu buat ambil air lah. Keluarkan air daripada telaga tu. Kemudian dia ambil pula timba itu oleh Ibn Abi Quhafah. Lalu dia mengeluarkan satu atau dua timba sahaja. Air daripadanya dengan tarikan yang agak lemah. Abi Quhafah ni Abu Bakar lah. Semoga Allah SWT mengampuninya. Kemudian timba itu bertukar menjadi timba yang besar, lalu diambil pula oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Tidak pernah aku lihat seorang yang perkasa menarik timba seperti tarikan Ibn Khattab, sehingga orang ramai mendudukkan unta-unta mereka selepas puas meminum air hasil tarikan Sayyidina Umar radhiyallahu itu. Dah naik, bui minum pula kepada nate kepada unta-unta tu, sampai aku kenyang habis. Sampai kenyang habis dah. Puas minum dah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Tauhid, bab fil masyiah wali raddah oleh Abu Hurairah, nombor hadis 7475, status sahih. Ini Abu Bakar ni kerajaan tak kuat lah. Dan orang pula boleh tegak lah pasalnya lawan murtad. Dia tidak sempat memerangi orang kafir betul. Orang kafir hak keluar Islam, orang murtad lah. Jadi satu ancaman jadi lemah kerajaan masuk Abu Bakar lah. Seterusnya, kedudukan dan maqam, kedudukan yang istimewa bagi khalifah dalam khilafah khasah seperti siddiqiyah, muhaddathiyah, syahadah, ditakuti syaitan lain. Jadi ada keistimewaan khusus kepada khalifah khasah, 4 orang. Bukan Rashidah, khasah ni lebih pada 4 orang sahabat tu. Pertama diriwayatkan daripada Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajafa bihim faqala thbut Uhud fa inna ma'alika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki bukit Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, Sayyidina Umar radhiyallahu dan Sayyidina Uthman radhiyallahu. Maka bukit itu bergoyang dan lantas baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada bukit itu, diamlah wahai Uhud, kerana sungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Nabi, siddiq tu Abu Bakar, 2 orang syahid tu Umar dengan Uthman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Fadailus Ashabin Nabi, bab qalun Nabi oleh Anas bin Malik, nombor hadis 3675, status sahih. Dalil kedua dah. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar radhiyallahu,
Demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, tidak sekali-kali syaitan menemuimu melalui satu jalan, melainkan akan dilaluinya pada jalan yang lain daripada jalan mudah. Syaitan nampak Umar, pakat larilah. Kalau Umar lalu jalan itu, syaitan pisah lalu jalan lain, takut jumpa dengan Umar. Kecut buruk dengan Umar dah. Jadi ni ada keistimewaan ini menunjukkan Abu Bakar, Umar, Uthman ada kelebihan yang besar lah. Dah. Seterusnya diakui Rasulullah SAW sebagai khalifah yang benar dan berada di atas petunjuk. Dah. Ini salah satu sebab orang kata Khalifah Rashidah 4 tu dah. Tapi dalam dalil hadis yang sahih lain disebut lebih 12. Tadi hak 4 orang ni bukan Rashidah sajalah, Rashidah dan Khasah. Nah, Khalifah Rashidah dan Khasah yang diberi petunjuk dan khas dan diberi petunjuk dah. Okey, yang pertama diriwayatkan daripada Murrah bin Ka'ab bahawa Murrah bin Ka'ab faqala laula haditsun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ما قمت وذكر الفتنة فقربها فمر رجل مقنعا في ثوب فقال هذا يومئذ عن الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال فأقبلت عليه بوجهي فقلت هذا قال نعم. Diriwayatkan daripada Murrah bin Ka'ab bahawa Rasulullah SAW pernah menyebutkan fitnah-fitnah yang akan berlaku dan nyatakan oleh baginda SAW tentang kehampiran fitnah tersebut. Dekat fitnah ujian, kaca bilau, peperangan sama sendiri ni. Tiba-tiba lalu seorang yang bertudung kepalanya dengan kain lantas Rasulullah SAW bersabda. Tiba lalu, orang pakai tudung lah. Orang ini pada hari itu berada di atas petunjuk. Aku pun terus pergi kepada orang yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW itu. Aku dapati ia adalah Uthman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika fitnah kaca bila ada perang-perang dah. Perkauman apa kuat ni dah. Fitnah kuat ni. Jadi Uthman itu berada dalam keberadaan Nabi kata. Lalu aku membawanya kepada hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, dia ini Rasulullah SAW menjawab ya. Jadi Uthman ni berada di atas petunjuk, di atas kebenaran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi bab Abwabul Manaqib an Rasulullah SAW dalam daripada Murrah bin Ka'ab nombor hadis 3074 status sahih. Tu Nabi wajak pun Nabi kata dia berada di atas petunjuk. Jadi Uthman di atas petunjuk, tidak sesat, tidak apa. Dah. Dan maka dia ada kelebihan khususnya. Okey. Khilafah khasah muntazimah dan ghairu muntazimah. Pula dah. Khalifah khasah tu khusus. Ialah khalifah yang mempunyai ciri dan keistimewaan seperti yang tersebut sebelum inilah. Khilafah khasah muntazimah pula adalah khilafah yang berkumpul padanya beberapa keistimewaan seperti di bawah ini. Jadi khalifah khasah muntazimah pula lebih khususnya ni. Pertama, rukun-rukun khilafah khasah muntazimah yang berorganisasi, yang sistematik. Pertama, ia dilantik dengan persetujuan semua pihak atau ijma' ahlul halli wal aqdi. Sepakat, bukan khilaf dah. Bukan 3 daripada 2. Tak, dia semua sekali setuju, lantik dia, maka dia ijma' lah, ijma' ahlul halli wal aqdi. Sepakat dah. Yang kedua, zaman pemerintahan dalam khilafah khasah berlalu dengan penuh keamanan dan perpaduan. Khilafah khasah ni amal lah. Tapi masalah zaman Ali tu zaman kekacauan, zaman fitnah. Tapi zaman sebelum tu Abu Bakar, Umar dan Uthman, masa tu masih dalam keadaan keamanan dan perpaduan, tidak pecah belah lagi, tidak jadi khawarij lagi, tidak jadi syiah lagi. Yang ketiga, jihad dengan orang kafir berjalan dengan lancar dan jayanya sehingga negeri-negeri taklukkannya semakin luas. Jadi kalau perang orang kafir, jihad perang, dia akan kurang perang sama sendiri dah. Perang kita gitulah. Cari musuh, bersepakat dengan musuh yang sama menyebabkan tak balas sama sendiri dah. Tapi kalau tidak kan, balas sama sendiri dah. Okey, yang keempat, khalifah dalam khilafah khasah muntazimah ini terdiri pada sabiqun awwalin. Jadi dia terawal lah. Okey, khilafah khasah muntazimah berterusan sehingga 3 pemerintahan khulafah ar-rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, Sayyidina Umar radhiyallahu dan Sayyidina Uthman radhiyallahu. Jadi muntazimah ni sampai kepada Uthman, tidak sampai kepada Ali dah. Khilafah khasah muntazimah. Khalifah yang yang bertersusun, yang baik, yang hebatlah. Dia tidak balas sama sendiri dah, tidak ada fitnah. Pertama, dalil pertama an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taduru ruhal islami khli khamsin wa thalathin aw sittin wa thalathin fa ayyahlaku yahliku fasabilu man halaka wa iyyakum lahum dinuhum yaqum lahum 70 aman. Wa qala Umar ya Rasulullah bima madha aw bima baqiya, qala bima baqiya. Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kisaran Islam akan terhenti selepas 35 tahun atau 36 tahun atau 3,763 tahun. Tapi usul-usul ni macam ilmuh dalil. Tak apalah kita baca ni. Sahih kata ni. Tapi kisaran Islam tu musing antara 35-36. Jadi satu putaran naik turun Islam dah.
Kemudian sekiranya mereka itu binasa, maka mereka akan binasa di atas jalan orang yang terdahulu, binasa ini umat yang lalu lah. Dan sekiranya agama mereka bangkit, maka ia akan bangkit sampai 70 tahun. Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, adakah 70 tahun itu dicampurkan dengan zaman yang sudah berlalu atau bermula dari zaman itu? Zaman kebangkitan semula agama Islam itu dah. Rasulullah SAW menjawab, bermula dari zaman kebangkitan semula itu dah. Jadi bangkit semula sampai 3 benda jatuh, 70 tahun bangkit pula. Hadis direkodkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak As-Sahihaini, kitab Al-Fitan wal Malahim. Bab amma hadis Abi Umanah daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nombor hadis 8589, status sahih. Kandungan hadis ini terbukti dalam kenyataan sejarah pada tahun ke-35. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sudah syahid dan urusan jihad dengan orang kafir terhenti dia. Lepas 35 tahun, jadi balas sama sendiri dah. Tidak berlaku. Dan bagi pecah orang Islam tak pergi dengan kafir, pergi sama sendiri. Nah, ada Khawarij, ada Syiah, macam-macam lah. Kemudian zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, masyarakat Islam sudah bersetuju dan bersepakat untuk berada di bawah satu pimpinan khalifah. Zaman Muawiyah ni, pakat dah. Orang Islam bersatu semula lah. Hal ini kerana jihad dengan orang kafir hidup kembali dah. Berbanding zaman Ali, pergi sama sendiri. Zaman Muawiyah, orang Islam tidak pergi sama sendiri dah. Pergi dengan orang kafir sungguh lah. Tetapi selepas 70 tahun dari tarikh tersebut, kerajaan Muawiyah pemusnah pula. Kacau bila pergi sama sendiri pula. Gitulah. Jadi berurai. Seolah-olah 35 tahun amal, 35 tahun stabil. Lepas tu 70 tahun pula. 35 tahun, 30 tahun tak stabil. 70 tahun stabil lah. Lepas 35 tahun pula tak stabil gitu. Lebih kurang tak apalah. Lebih kurang ni lah. Okay, dalil yang kedua dah. Kat mana kita nak pergi ni? Apa? Tak tengok je. Setengah sikit lagi. Okay, dalil yang kedua dah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya'a Arabiyan bi qala'isa ila ajalin. Faqala ya Rasulullah in ujjilat laka maniyatuka faman yaqdini. Qala Abu Bakrin qala fa in ujjilat bi Abi Bakrin maniyatuhu faman yaqdini. Qala Umar qala fa in ujjilat li Umar maniyatuhu faman yaqdini. Qala Uthman qala fa in ujjilat bi Uthman maniyatuhu faman yaqdini. Qala in istata'ta an tamuta famut. Abu Hurairah menceritakan bahawa Nabi SAW sudah membeli beberapa unta muda secara bertangguh bayarannya daripada seorang Arab. Bayar tak bayar lagi, tangguh dia bayaran. Kalau engkau mati dahulu, siapakah yang akan membayar harganya? Harga unta tu lah. Kepada saya dah. Rasulullah SAW menjawab Sayyidina Abu Bakar dahulu. Orang Arab itu berkata lagi, kalau Sayyidina Abu Bakar dahulu mati dahulu, siapa? Baginda menjawab Sayyidina Umar dahulu. Orang itu berkata lagi, jika Sayyidina Umar dahulu mati dahulu, siapakah nak ganti dia? Baginda menjawab Sayyidina Uthman radhiyallahu. Arab itu bertanya, kalau Sayyidina Uthman radhiyallahu juga mati dahulu, siapakah yang akan membayar hutang ini? Maka berkata baginda Islam, kalau sudah sampai begitu, sekiranya engkau boleh mati, maka mati jugalah. Oh, lama doa ni. Tangguh, kata, aku mati juga dah. Tak ada. Mungkin mati zaman Uthman lah. Hadis direkodkan oleh Al-Ismaili dalam Mu'jam Al-Sami Asy-Syuyukh, nombor hadis 137, status hadis dhaif. Hadis dhaif. Dalil yang ketiga, an Anasin qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi wa fi yadi Abi Bakrin ba'dahu wa fi yadi Umar ba'da Abi Bakrin. Falamma kana Uthman jalasa ala bi'ri Aris qala fa akhraja al-khatama faj'ala ya'bathu bihi fasaqata qala fakhtalafna thalathata ayamin ma'a Uthman fananzahu al-bi'ra falam najidhu. Diriwayatkan daripada Anas katanya, cincin Nabi SAW terus berada di tangan di jari baginda SAW semasa hayatnya. Sepeninggalan baginda SAW adalah cincin itu berada di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, cincin itu berada di tangan Sayyidina Umar radhiyallahu. Selepas itu Sayyidina Uthman radhiyallahu memerintahkan cincin itu berada di tangannya pula. Maka pada suatu hari dia berduduk di atas pinggir perigi Aris. Lalu dicabutnya cincin itu dari jarinya dan bermain-main dengannya. Tiba-tiba cincin itu terjatuh ke dalam perigi tersebut. Maka kami berulang alik ke perigi itu selama 3 hari bersama Sayyidina Uthman radhiyallahu dan dikeringkan air perigi itu, tapi tidak juga kami temui, tak jumpa cincin itu.
Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Libas bab hal yujahan taqsu al-khatam salasah astur oleh Anas bin Malik, nombor hadis 5879, status sahih. Jadi ada hadis ni nak ajar siar ke apa tidak dah. Jangan gitu. Sebagai tanda lebih kurang tu boleh. Tapi muktamad tidak dah. Tak tahu gapo bersiar ke gapo tak tahu dah. Mungkin tanda sikit-sikit tu boleh, tapi tidak boleh bergantung dengan tangkap pula dah. Cincin tu kalau takut kita ada dia jadi bahala tak, tidak dah. Jadi berkat tu mungkin dah, sebab berkat sebab cincin Nabi dah. Cincin Nabi tu ada keberkatan khusus tu, betul lah. Tapi nak kata bala ke siapa kes tu lah hilang, payah tak boleh lah dah. Kes lepas tu dah. Khalifah Sayyidina Ali adalah khalifah Rashidah khasah tetapi ghairu muntazimah. Bukan khalifah yang berstruktur yang dia tersusun yang mana yang pangkat tinggi sebagaimana Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dia bawah sikit je. Rukun-rukun khilafah khasah muntazimah tidak ada semuanya pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun beliau daripada kalangan siddiqin al-awwalin, orang-orang awam masuk Islam lah, daripadanya terkumpul segala sifat khalifah khasah, tetapi khalifahnya tidaklah berlaku dengan persetujuan semua pihak. Tidak semua sahabat ni baik ahli ni. Antara sahabat ramai tidak berbaiat kepada beliau, kepada Ali, yang merupakan ahli halli wal aqdi di zamannya dia. Antara sahabat ramai yang tidak berbaiat, ramai sahabat yang tidak berbaiat kepada Ali dia, yang merupakan ahli waqdi pada zamannya dia. Sepatutnya ramai. Antara mereka ialah Usamah bin Zaid, Abu Sa'id al-Khudri, Qudamah bin Maz'un, Shu'aib ar-Rumi, Zaid bin Sabit, Muhammad bin Maslamah, Ka'ab bin Malik, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Ibn Umar dah, Talha, Zubair bin Awam, Abdullah bin Salam dan lain-lain. Lagi ramai sahabat-sahabat besar ni tidak janji taat setia kepada Ali. Padahal tokoh-tokoh yang berada di Madinah pun ramai dah. Sahabat-sahabat besar ni. Catatan, bukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak berwibawa dan tidak bertokoh. Bukan tidak ada tokoh kepimpinan dah, tetapi takdir Tuhan sebegitu dah. Malah ada isyarat dalam hadis Nabi SAW tentang umat tidak bersepakat terhadap kerajaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam hadis-hadis pun kalau cari-cari jumpa macam memang sahabat ni memang orang tak sepakat. Dia gini sebab dia dalam kumpulan Sayyidina Ali ni memang ada pihak pemberontak dan pihak Syiah yang berlaku sokong Ali, tapi mereka sebenarnya bunuh Uthman dah. Jadi nak cari tu payah sebab dia ni nak capur gaul dengan Sayyidina Ali dah. Sebab itulah juga ada sahabat-sahabat yang tidak baik . Bukan Muawiyah saja ni, Abu Umar, Ka'ab bin Malik, Zaid bin Sabit, sahabat besar ni dah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat besar ni, jamin syurga pun. Ya betul. Nah. Rukun yang kedua juga tidak terdapat dalam khilafah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana berlaku perpecahan umat Islam. Rukun kedua. Pertama bai'ah, semua sepakat dah, ijma'. Yang keduanya tidak berlaku perpecahan umat Islam, barulah jadi khalifah khasah muntazimah dah. Tapi zaman Ali tidak dah, pecah umat Islam dah. Juga berlakunya beberapa peperangan antara sesama Islam sendiri dah. Selain itu, jihad dengan orang kafir terhenti seketika dan pengaruhnya dalam wilayah Islam semakin berkurangan dan semakin sempit. Ali ni semakin kurang kekuasaan dia. Politik lah. Politik ni bukan mudah. Ali tak guna hujah orang Muawiyah ke sahabat-sahabat tabi'in dia sebagai menentang Islam. Tidak kata, padahal dia khalifah ni, tidak kata menentang Islam dia. Munafik ke. Bahkan Khawarij pun dia tidak kafir kan nak bunuh dia. Dia kan sebagai saudara Islam juga. Tapi kena perangi kerana itu adalah arahan Rasulullah sebagai orang itu ekstrim. Faham sempit dia. Simplistic, make it simple sangat. Ringkas pemikiran dia. Dah sikit-sikit buat dosa besar kafir tadi. Pasal dia telajak simple, telajak warak, telajak juh dah. Tapi pemikiran mereka ni ringkas sangat dah. Sebab itu ada tidak kafir ke mereka ni. Ahli semaya mereka kalau mati pada itu. Tak apa, tak buat harta rapas seperai. Anak bini Khawarij ni tidak jadi rapas seperai dah. Tidak jadi hamba. Tidak gitu dah. Ali ni. Tapi zaman dia pecah-pecah lah dah. Ramai yang tidak sokong Ali pun ramai dah. Sahabat besar tak sokong Ali pun ramai. Tidak seperti Khalifah Muawiyah. Walau Muawiyah tidak Khalifah khasah. Tapi Muawiyah ni jauh lebih teguh. Kerajaan stabil kita kata dah. Dia bukan mestinya baik 100%. Kita nak kerajaan stabil. Ali jauh lebih baik daripada Muawiyah. Ali radhiyallahu jauh lebih tinggi darajatnya, lebih besar jasanya, lebih besar pangkatnya ke sahabatnya daripada Muawiyah. Tapi di segi politik ni Khalifah Muawiyah jauh lebih stabil pemerintahannya dan kerajaannya lebih baik. Tidak bunuh sama sendiri, tidak perang sama sendiri pada zaman Muawiyah lah. Hasan radhiyallahu anak Ali, setelah Khawarij membunuh Ali radhiyallahu, naiklah Hasan. Hasan serahkan khalifah tu kepada Muawiyah. Situlah pusat kekuatan tentera Islam pun kuat di Syam .
Yang jaga sempada-sempada daripada musuh-musuh Islam dah, daripada tentera Salib ke apa dah. Nah, jadi apabila dia suruh ke Muawiyah lebih kuat, lebih aman lah. Dan orang Islam bersatu balik. Dan mulalah peperangan yang kuat semula untuk meluaskan kerajaan Islam dan untuk menyebarkan dakwah Islam dah. Tidak seperti Khalifah Muawiyah, walaupun khalifahnya berlaku dengan persetujuan semua pihak. Dan persekaitaan sesama Islam sudah tiada lagi. Keamanan dan perpaduan nyata kembali dalam masyarakat Islam pada zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah ni orang Islam bersatu padu semula dah. Dia kadang-kadang tak anggap apa Perdana Menteri ni, Perdana Menteri ni ataupun Khalifah ni cukup dengan tak balas sama sendiri dia, tak perai sama sendiri, aman sentosa, ekonomi bangkit, dakwah boleh teruskan, jihad boleh teruskan, Islam ekonomi ditingkatkan, dakwah ditingkatkan, pengajian Islam semakin hebat. Gitu nak keadil kestabilan politik dah. Kalau politik tak stabil macam Ali, tak sedar royak lah dia baik bukan main dah. PM ke sebelah ke apa dah. Dah. Tapi disebabkan tidak stabilan dah, dia akan jadi kacau bila dah. Walaupun pangkat yang tinggi, akhlaknya baik, orang yang comel, orang alim sangat dah, Ali radhiyallahu anhu berbanding Muawiyah pun kan tidak stabil tu tidak jadi baguslah dah. Jihad dengan orang kafir berjalan dengan lancar dan negeri-negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir satu demi satu ditakluki semula oleh tentera Islam. Dah. Dia jadi pasal surut. Masa Sayyidina Ali tu orang kafir serai pula kerajaan Islam, kita tak balas sama sendiri dah. Jadi ada kuasa-kuasa yang telah dirampas balik orang kafir. Lepas Muawiyah jadi khalifah, dia rampas balik dah. Kuasa-kuasa telah dirampas oleh orang kafir dah. Namun beliau dianggap sebagai khalifah khas kerana tidak memiliki keistimewaan yang diperlukan bagi khalifah khasah yang lain dah. Khalifah khas sajalah, bukan khalifah khasah muntazimah dah. Antara orang yang berbaiat kepada beliau sebagai khalifah ialah dah. Kepada siapa dia? Sa'd bin Abi Waqqas. Kepada Ali ke kepada apa dia ni? Kepada Muawiyah. Tak apalah, kepada beliau Ali sudah. Sebagai khalifah Sa'd bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi Arqam, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Ka'ab bin Amr Ansari, Rabi'ah bin Abad Al-Du'aidi, Usamah bin Zaid, Anas bin Malik, Abu Qatadah Bara' bin Azib, Zaid bin Arqam, Abu Sa'id Al-Khudri, Auf bin Malik, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan ramai lagi. Ni hak sebai'ah kepada Muawiyah ni tak? Ada. Bai'ah pada Muawiyah ni termasuk Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Jadi sahabat-sahabat besar ni ramai yang sokong Muawiyah jadi khalifah dia. Selepas Hasan, bukan selepas Ali, bukan peristiwa tahkim ni, tukar khalifah bukan. Peristiwa lepas mati Ali, lepas Hasan dia. Fathul Bari jilid 13 halaman 53, Al-Bidayah wan Nihayah jilid 8 halaman 101, Usulul Ghabah jilid 4 halaman 337, Tarikhul Khulafa halaman 194. Okay, habis itu dah. Fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan muncul pada akhir khilafah khasah muntazimah dan selepasnya. Fitnah-fitnah ni bala sama sendiri dah. Jadi kita tak tahu betul siapa dia dah. Orang yang guna slogan Islam ke dah, guna slogan perkauman ke, slogan Islam ke, diakah betul ataupun mereka ni menunggang agama dah, menunggang sahabat Nabi, menunggang Habib keturunan Nabi pun ada dah. Jadi dia start lepas ketiga lepas Uthman lah berlaku fitnahnya, jadi gelap, tak tahu siapa yang betul dah. Payah, bukan mudah dah, bukan semudah setengah ulama Salafi ni, Tok Guru Salafi ni kata Hamas tu sesak lah, dia berkawan dengan Syiah lah. Lepas tu dia ijtihad dia salah lah dah. Tak betul dia siapa ramai lagi mati orang Islam ni peperangan di Palestin. Kalau betul salah pun keperedah kita boleh duk main ni sesak lah gapo dak. Ada peredah ke? Hak lebih utama ni sokong orang Islam. Bukan lagi timbul siapa yang betul siapa salah. Zaman Nabi tak tanya akidah betul akidah salah orang berperang dengan Parsi, bahkan Nabi dan sahabat-sahabat sokong Rom masa tu dah kerana lebih dekat dah. Antara Islam Ahli Kitab ni dengan Islam ni lebih dekat berbanding dengan kerajaan Parsi yang berhala betul-betul dah, sembah api lagi dah. Gitu kaedahnya dah. Bukan sempurna 100% bagi kita sokong di segitu. Di segi ijtihad yang salah, mungkin salah sungguh ijtihad dia siapa kau jadi ramai Islam terbunuh. Adakah kita nak membesarkan inilah kesalahan Hamas pada waktu yang sama orang Yahudi Israel terus membunuh orang Islam. Kita bukan lagi, kita setuju tu satu je, Hamas seorang orang Yahudi. Tu satu boleh nak bincang, bukan tak boleh bincang langsung. Tapi
Hal lebih penting tu kita sokong kita lawan masa ni. Yang penting kita tengah ni kita kena lawan politik ke, peperangan ke ataupun ekonomi ke, kena lawan Yahudi, kena boikot. Boikot betul-betul lah, jangan boikot. Kita ni boikot ikut dia McDonald tiba-tiba beli Mercedes tak apa. Beli rokok tak apa, bukan dia dah. Benda hak tak jelas tu boikot, benda hak jelas tu boikot dah. Tu tak kena lah. Tak apalah, tu cerita dia. Jadi fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah akan muncul pada akhir khilafah khasah muntazimah, selepas Uthman lah. Dan selepasnya baru timbul dah fitnah. Pertama diriwayatkan daripada Ibn Umar, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang satu fitnah. Maka baginda SAW bersabda tentang Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, yuqtalu fiha hadza mazluman. Dia akan dibunuh secara zalim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi kitab Manaqib bab fi Manaqib Uthman oleh Ibn Umar nombor hadis 3078 status hasan. Kenapa dibunuh secara zalim Uthman ni? Sebab jadi fitnah. Dituduh Quranisme, dituduh tolak anak beranak, pangkat anak beranak. Padahal berlawak kering belaka. Dia zaman Abu Bakar, zaman Umar lagi orang sama je. Bukan Qurani Uthman. Harta pun bukan harta Uthman. Dia bagi kepada anak beranak dia bukan Qurani. Itu harta dia sendiri dah. Jadi semua tu fitnah-fitnah. Dah sebar berita fitnah ni terus sebar. Zaman tu tak ada lagi TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke, apa ke, WhatsApp ke, tak ada lagi. Tapi terus sebar dengan pantas juga dah. Zaman ni lagi lah fitnah dah. Fitnah tu cepat dah. Jawab kajian apa lemah dah. Fitnah tu cepat sangat berlaku ni dalam zaman ni dah. Yang kedua, daripadanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW berkata dah. Daripada Aisyah dah. Nabi SAW berkata, Ya Uthman, innahu la'allallah yuqammisuka qamisan, fa'in araduka ala jan'ihi, fala takhla'hu lahum. Wahai Uthman, agaknya Allah SWT akan memakaikan kepadamu satu baju. Maksudnya, baju tu maksudnya kerajaan memberikan khilafah. Jadi ketua lah. Beri baju. Sekiranya mereka mahu engkau menanggalkan baju tersebut, maka janganlah engkau tanggalkan baju tersebut. Kalau orang suruh cak baju ni. Tu jadi khalifah dah. Jangan ikut dah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi kitab Manaqib bab fi Manaqib Uthman oleh Aisyah radhiyallahu anha nombor hadis 3035 status sahih. Pokok tu yang nak rampas kuasa pok dia jahat mana dah. Yang ketiga daripada Ibnu Aun Al-Ansari bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wayhaka inni qad sami'tu wa hafiztu wa laysa kama sami'ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayuqtalu amirun wa yantazi min muntazin wa inni ana al-maqtulu wa laysa Umar radhiyallahu anhu innama qatala Umar wahidun wa innahu yujtama'u alayya." Sungguhnya aku ada mendengar dan menghafal bukan seperti yang kau dengar. Itu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada seorang pemimpin yang akan dibunuh oleh orang yang akan menyerbu. Sesungguhnya aku yang terbunuh itu bukanlah Sayyidina Umar radhiyallahu, kerana Sayyidina Umar radhiyallahu hanya dibunuh oleh seorang saja dah. Dan aku pula dibunuh secara beramai-ramai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, kitab Musnad Uthman bin Affan dan oleh Ibnu Aun Al-Ansari nombor hadis 479 status dhaif. Hadis ni ceritanya Uthman tidak dibunuh oleh seorang. Tapi kalau Umar ni dibunuh oleh Abu Lu'lu' dah. Abu Lu'lu' ni bunuh Umar seorang dia dah. Tapi kalau Uthman ni kepung. Dah, kepung lah ramai-ramai pergi bunuh Uthman dah. Jadi lebih zalim lah dah. Dia kerak tekuk gitu gana lah berat dibunuh Uthman dah. Yang keempat dari keempat diriwayatkan daripada Tariq bin Ziyad katanya, kharajna ma'a Aliyin ila al-khawarij faqatalahum thumma qala unzuru fa inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala innahu sayakhruju qaumun yatakallamuna bil haqqi la yujawizu halqahum yakhrujuna min al-haqqi kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah simahum anna minhum rajulan aswada muqdajal yadi fi yadihi sya'ratun sudun in kana huwa faqad qataltum syarran nasi wa illam yakun huwa faqad qataltum khairan nasi fabakaina thumma qala utlubu fatalabna fawajadna al-mukhdaj fakhararna sujudan wa khara Aliyyun ma'ana sajidan. Pernah kami keluar bersama-sama Sayyidina Ali radhiyallahu memerangi golongan Khawarij. Ali perang golongan Khawarij, golongan Tok Lebah, Tok Guru, Tok Arak ni. Maka beliau sudah membunuh mereka. Ali menang lawan Khawarij. Kemudian beliau berkata, perhatikanlah kerana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nanti akan keluar satu golongan yang berpura-pura menegakkan kebenaran. Slogan Islam, Melayu Islam, Melayu Islam dah.
Maka Allah ni dulu kan gitulah Islam gitu. Dan menegakkan hukum Islam ni. Siapa tidak menegakkan hukum Islam, kafir ke apa, itulah slogan dia ni. Kalau slogan Khawarij ni. Padahal nanti akan keluar dari satu golongan yang berpura-pura menegakkan kebenaran. Padahal kebenaran Al-Quran itu tidak melintasi halku mereka. Tak lepas halku mereka. Dia kecek saja tapi tak dilaksanakan dah. Lah ke dia, haram terjadi halal. Orang lain je haram semacam dah. Hak tak haram pun jadi haram dah. Mereka akan keluar dari kebenaran agama Islam. Sebagaimana anak panah keluar menembusi tubuh binatang beruang. Dia terkeluar dari kebenaran agama Islam. Mungkin keluar dari Islam, keluar daripada kebenaran lah. Akidah tak betul lah. Tumbuh dah. Dia nak kebenaran, tumbuh. Tak boleh masuk dekat dalam hati dia. Tumbuhkan belakang kebenaran, jadi sesat barang. Tanda mereka ialah ada seorang hitam yang cacat tangannya. Dan tangannya itu berbulu hitam. Kalau orang itu ada dalam golongan itu, maka bermakna kamu sudah membunuh golongan manusia yang paling baik. Bukan manusia paling baik dah. Ya kah? Paling jahat ni syarrun nas. Qataltum syarrun nas. Kalau kamu membunuh golongan manusia yang paling jahat lah dah. Seburuk-buruk manusia. Tapi dia paling juruh, paling lebah dah. Maka kami menangis lantas beliau memerintahkan, carilah orang itu. Ali ni suruh cari ni. Ada kedok orang Khawarij yang Nabi pernah sebut ni dah. Nabi suruh perangi. Maka kami teruslah mencari-cari orang itu dan akhirnya menemui orang yang cacat tangannya seperti yang ceritakan. Dah betul sungguh. Maka kami tersungkur sujud. Sayyidina Ali radhiyallahu juga tersungkur sujud bersama-sama kami ni. Betul dah. Hak ni hak Nabi suruh perangi dia. Orang tak lebah, orang juruh tapi mudah mengkafirkan orang. Telajak warak doa sehingga sikit-sikit kafir orang lain dah. Lepas tu angkat senjata pula dah. Hadis dari Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, kitab Wa min Musnad Ali bin Abi Talib oleh Tariq bin Ziyad, nambah hadis 848, status dhaif. Tapi hadis dhaif tapi tak tahulah ni cerita suhu ni dah. Ni memang orang baca maknanya ni. Jadi jumpa orang yang digambarkan hadis tu, menggambarkan oleh Rasulullah, orang tersebut sebagai golongan Khawarij. Okey, hadis kelima dia diriwayatkan daripada Abi Bakhtari, katanya, pernah Sayyidina Ali radhiyallahu ditanya tentang ahli Jamal, orang yang ikut serta dalam peperangan Jamal untuk menentang beliau. Adakah mereka itu musyrikun? Jamal ni pergi dengan Aisyah ni. Sayyidina Ali radhiyallahu menjawab, dari syirik mereka lari. Bukan syirik lah. Lalu ditanya, adakah mereka itu munafiqun? Beliau menjawab, orang munafik hanya sedikit mengerti Allah SWT. Ali ni juruh tidak cepat hukum kafir. Hak lawan dia, siapa pergi kata-kata. Dia kata syirik jauh sekali dah. Lepas tu munafik, mereka kuat ingat Allah. Lalu mereka tanya lagi, kalau begitu siapakah mereka itu? Lalu beliau menjawab, mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah memberontak terhadap kita. Tu dah kalau pergi pun kerana memberontak. Bukan kerana kafir dia munafik ke apa, tidak. Seterusnya Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya aku berharap kami akan menjadi seperti orang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, bermaksud, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang terdapat dalam hati mereka dalam keadaan mereka bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas pelaminan. Hadis dari Imam Ibn Abi Syaibah dan Musnad Abi Syaibah, kitab Al-Jamal bab fi masiri Aisyah Ali Talhah wa Zubair oleh Abi Al-Bakhtari, nombor hadis 37,703, status hadis dhaif jiddan. Tapi hadis dhaif jiddan ni lemah sangat ni hadis ni. Okey, yang keenam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu katanya, la taqumu sa'ah hatta taqtatila fi'atani da'wahuma wahidah. Kiamat tidak akan berlaku selagi dua kumpulan besar tidak berperang. Pembunuhan besar-besaran antara kedua-duanya akan berlaku. Dakwaan masing-masing adalah sama. Sama-sama nak jual Islam, pergi sama sendiri. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Istitabah Al-Murtaddin wal Mu'anidin wa Qitalihim, bab qaulun Nabi oleh Abu Hurairah radhiyallahu, nombor hadis 6935, status sahih. Hadis ni dengar tanda kiamat, tak betul lah zaman tu, tapi unsur tu ada sama lah. Yang ketujuh diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu, katanya, aku masuk min zarahi Sayyidina Ali radhiyallahu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas kata dah, ketika beliau sedang sakit, Ali sakit, ketika sakit, Anas bin Malik bersama Nabi ziarah Ali ketika Ali sakit ni. Di sampingnya sedang ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu dan Sayyidina Umar radhiyallahu. Maka mereka berdua beralih tempat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat. Lalu salah seorang daripada mereka berkata kepada temannya, saya fikir dia akan mati. Ali nak mati lah masa tu.
Maka bersabda Nabi SAW, dia sekali-kali tidak akan mati melainkan dengan terbunuh. Dan dia tidak akan mati sampai dadanya penuh dengan kemarahannya. Hadis riwayat Hakim. Maksudnya perang dengan Khawarij yang marah. Maksudnya tengah suasana yang suasana tegang lah. Bukan duk atas katil mati senyap gitu, tidak dah. Mati dalam keadaan kena bunuh, penuh tegang dah. Suasana politik yang huru-hara dah. Yang ke-8 Al-Hasan. Berkata aku mendengar Sayyidina Abu Bakar berkata, qala Al-Hasanu wa laqad sami'tu Aba Bakrah qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ja'a Al-Hasan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn minal muslimin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berucap, tiba-tiba datangnya Hasan, yakni cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, cucuku ini adalah penghulu dan diharapkan Allah SWT akan mendamaikan dengannya dua golongan orang Islam yang bersengketa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Hasan Basri, nombor hadis 7109, status sahih, hadis sahih ni. Ini hadis yang terkenal juga dah. Jadi Hasan ni masa tu perang dua golongan besar. Pertama sebenarnya Ali tu tak nak kata betul-betul. Tidak, orang dia tu memang orang Syiah. Orang yang pernah membunuh Osman pun ada dalam kalangan tentera Ali ni. Payah nak tangkap pun payah ni. Memang berada tentera Ali, dia buat sokong kuat-kuat Ali sehingga payah Ali nak cari pembunuh sebenar kepada Osman dah. Lepas tu orang lain pun tak menasabah juga dah. Menasabah. Sebabnya tidak setuju dengan adanya pok-pok yang membunuh Sayyidina Osman yang tidak dihukum bunuh, tidak ditangkap lagi, berada dalam tentera Ali ni. Jadi tidak peliklah sahabat lain tidak setuju ni. Pembunuh tiba-tiba tak cari sungguh-sungguh pembunuh Sayyidina Osman dah. Sedangkan dia pemerintah negara. Mana maruah Islamnya dah. Tiba khalifah yang sehebat Osman radhiyallahu tu, khalifah Islam, dibunuh tidak dicari pembunuh sebenar Sayyidina Osman. Jadi tak peliklah sahabat lain tidak setuju tu. Jadi ada dua kumpulan besar Islam. Tetapi Hasan ni selepas terima khalifah daripada Ali, ayah dia tu, dia pergi serah pula bai'ah kepada Muawiyah. Sehingga orang Islam semua bersatu di antara Muawiyah. Jadi kacabilah lah pok-pok tentera daripada golongan Syiah yang berlaku sokong Ali ni. Sebenarnya mereka pembunuh Uthman, jadi kacabilah. Sebabnya habis Muawiyah Hasan pergi sokong dan suruh sahabat-sahabat lain semua sokong Muawiyah dah. Jadi semua sahabat termasuk Hasan bai'ah janji taat dia kepada Muawiyah, angkat Muawiyah sebagai khalifah. Ganti Hasan. Yang ke-9 diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu 'Aliyyun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, sayakunu fi ummati qaumun yantahiluna habba ahli al-baiti lahum nabzun yusammuna ar-rafidah qatiluhum fa innahum musyrikun. Pernah aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamanya ada Sayyidina Ali radhiyallahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Ali, nanti akan muncul dalam umatku satu golongan yang mendakwa cinta ke Ahlul Bait. Cinta ke Nabi lah, cinta keluarga Nabi ni, Ahlul Bait. Mereka digelar Rafidah. Nama pun ada Rafidah. Perangilah mereka kerana mereka adalah golongan musyrikin. Rafidah ni golongan musyrikin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Di Tabrani nombor hadis 12,998 oleh Abdullah bin Abbas. Ni hadis ni wallahu a'lam kuat setara mana. Tapi pihak ni terkata sebut Rafidah. Tadi dia mengaku sokong Ahlul Bait, tapi dia menunggang Melayu, menunggang Ahlul Bait, menunggang Habib ni, keturunan Nabi untuk kepentingan mereka. Padahalnya bukan sokong Ali sangat ni. Rafidah. Mereka ni pula musyrikun. Sebab mereka ni banyak syirik lah. Sikit-sikit puja Ali, sikit-sikit menuhaikan Ali, sikit-sikit macam-macam. Dia benda-benda khurafat je buat lah. So setakat itulah dulu perbincangan kita tentang khalifah khasah muntazimah. Khalifah khasah dulu, khalifah khasah muntazimah dan khalifah khasah ghairu muntazimah. Ada khalifah khasah yang tersusun, yang terapi, yang betul, yang ideal, yang hebat tu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ali tidak termasuk khalifah khasah muntazimah. Dia khalifah khasah ghairu muntazimah. Tu dah. Lepas bukan khalifah Rashidah ni, khalifah Rashidah ni lebih luas lagi. Siapa 12 khalifah. Yang terpimpin dah. Jadi banyak cerita tentang Ali yang banyak berlaku fitnah pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Dah. Dan lepas tu baru kita bincang lepas ni khalifah dan imam. Sekat tu dulu wallahu alam.
Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bika, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.